Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya merupakan Muhammad Firdaus bin Ghazali Kamal, merupakan pelajar Bachelor of Medical and Health Science BMHS OUM kampus Petaling Jaya, semester Mei 2020. Itu merupakan case study yang telah saya pilih, itu bertajuk organophosphate poisoning. Tujuan case study ini bagi melengkapkan clinical practice trauma and emergency care NBCP 2626. Untuk makluman, case study ini telah saya jalankan di Hospital Putrajaya sini. Okay, sedikit perincian clinical posting yang telah saya jalankan. Telah dijalankan di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Putrajaya pada 7 Jun hingga 7 Julai 2020. Dan di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Tuanku Puan Rahimah Kelang pada 13 Julai hingga 24 Julai 2020. Seterusnya berkaitan dengan pesakit. Pesakit bernama, saya ringkaskan nama sebagai Mr. W bagi mengekalkan tahap kerahsiaan pesakit. Berumur 47 tahun, seorang lelaki, Bumi Putra Sarawak, telah berkahwin, merupakan warga negara, tiada sejarah penyakit, tiada sejarah alergik kepada ubatan ataupun makanan seafood, dan time admission day admission adalah pada 5 Ogos 2020 pada anggaran masa pukul 11.30 malam. Okey, kronologi berkaitan dengan kes. MCC Putrajaya telah menerima panggilan 999 pada pukul lebih kurang 10.33 malam. Telah dihubungi oleh ahli keluarga, telah menghubungi 999 untuk bantuan ambulan disebabkan salah seorang ahli keluarga telah mengalami muntah campur dengan darah sebanyak 4 kali. Okey, manajemen daripada Hospital Putrajaya, MCC Putrajaya, ambulan team telah dihantar ke lokasi dan hasil perawatan pesakit telah di-tagging ke red zone no respi. Tiba di hospital anggaran pukul 11.26 malam pada 5 Ogos 2020. Hari yang sama, maafkan saya, pesakit telah dirawat secara terus apabila tiba. Hasil pemeriksaan, history taking, physical examination dan blood taking, investigation, ECG apa semua akan saya jelaskan kemudian. Dan secara ringkasnya, pada pukul anggaran pada 6 Ogos 2020 pukul 2 pagi, pesakit telah direfer kepada pihak medikal perubatan setelah izak darah apa semua dan pesakit stabil, dan kita refer kepada perubatan. Dan pada pukul lebih kurang 2.30 pagi, pesakit telah dilihat oleh pasukan medikal dan secara ringkasnya pesakit telah diadmit ke CCU pada hari 6 Ogos pukul 7 malam. Okey, general condition, keadaan pesakit semasa perawatan, semasa ketibaan ambulan, pesakit alert unconscious dengan GCS 15/15, sedikit lethargic, CRT kurang 2 saat, tapi pas volume dia baik lah. Not tachypneic, tak ada bernafas, struggle laju apa semua, dan nadi pun tak tachycardic lah. Okey, perawatan daripada pihak ambulan, branula telah dimasukkan, chest lead apply dan ECG telah dilakukan disebabkan pesakit mengadu sakit dada, dan hasil pemeriksaan ECG lead menunjukkan ECG pemeriksaan tu menunjukkan ada ST elevation over lead 2, 3 dan AVF. Perawatan yang diberikan oleh pasukan ambulan, tab aspirin diberi 300 mg pada anggaran pukul 11.15 semasa dalam perjalanan ambulan ke hospital. Pesakit telah di-tagging ke red zone no respi. Okey, hasil pemeriksaan vital sign BP 10170, pulse rate 60,
SpO2 97% under room air. RR, keadaan pernafasan dia adalah 20 per minit, dan kandungan gula GM dia adalah 14.7. Daripada history taking, pesakit mengadu telah mengambil minuman ataupun mengambil racun ni secara tidak sengaja pada pukul 3 petang pada hari kejadian 5 hari bulan tersebut. Okey, hasil pemeriksaan daripada history taking ni, pesakit tekan racun ini diletakkan di dalam botol minuman. Okey, botol minuman, dan pesakit secara tak sengaja mengambil botol racun ini disebabkan oleh botol dan botol minuman tersebut dan air kandungan racun dan kandungan air isotonik yang diminum oleh pesakit ni adalah warna yang sama. So secara tak sengaja pesakit telah minum, dan hasil pemantauan kita tanya dengan pesakit dari segi bau apa semua, pesakit nyatakan pada peringkat awal dia tak dapat bau daripada racun ni lah. Okey, selepas minum ni secara tak sengaja ni, pesakit tiba-tiba ada persistent vomiting, muntah berterusan, and then kandungan muntah tu ada food contents lah, dan bercampur dengan darah. Okey, ini selepas dia minum racun tersebut, dan 1 jam selepas kejadian, pesakit mengalami ataupun mengadu sakit di tengah dada. Okey, kesakitan yang berat, tapi tidak merebak ke mana-mana lah. Tapi selain daripada sakit dada ni, pesakit turut mengalami diaphoresis lah, iaitu excessive abnormal sweating in relation to environment and activity level lah. Dalam keadaan rehat, dalam keadaan cuaca tidak panas, suhu tidak panas, so pesakit berpeluh dalam keadaan ni. Okay. Perawatan di red zone, ECG, electrocardiogram dilakukan. Nanti saya akan maklumkan apa finding dia. Bedside scan ada hypokinesia seen over inferior wall lah. Vital sign di red zone ni pada mulaannya ada 12980, BP dia, pulse rate 57, SpO2 98% under room air, RR 20, dan pain score adalah 8. Okey, daripada serial ECG tadi, first ECG dapat dilihat ada ST elevation over lead 2, 3 dan AVF. Lebih kurang sama dengan apa yang finding daripada medic 1, medic ambulance tadi. Second ECG ada trigemini, tapi ada ST elevation over lead 3 dan AVF, masih ada ST elevation. Dan lengkap untuk serial ECG, third ECG ada ECG ni sinus rhythm, tapi masih ada ST elevation over lead 3 dan AVF, dan ada ST depression over lead 1 dan AVL lah. Okey, pemeriksaan investigation lain, full blood count kita ambil, full blood count, white count dia nampak 17.6 tinggi, HB 17.7, hematokrit 54.2. Okey, hematokrit ni kalau kita lihat daripada sejarah pesakit, merupakan seorang perokok tega, anggaran lebih kurang minimum 20 batang rokok untuk satu hari. Okey, agak tega lah pesakit ni dengan rokok, dan platelet 374 lah. Okey, hasil pemeriksaan seterusnya dilakukan VBG, venous blood gas. Daripada pemeriksaan ni dapat lihat daripada pH kita tengok 7.27. Itu dalam keadaan ini kita dapat daripada normal range di 7.35 hingga 7.45. Ini pH dia kandungan asidotik lah. PCO2 dia 51. Daripada normal range 35 hingga 45, PCO2 dia memang nampak asidotik, tapi kandungan SCO3 dia 23.4, masih dalam normal range. Ini kita dapat lihat daripada VBG dia adalah acute uncompensated respiratory acidosis. Kita dapat lihat juga daripada VBG ni, kandungan lactate dia 2.2, tinggi daripada normal range, dan dia punya potassium K 7.9, tinggi. Okey, atrial blood gas ABG dia kita dapat lihat pH dia 7.34, still acidotic. Kita anggap sebagai acidotic lah, walaupun normal range 7.35, 7.45, sikit. PCO2 dia dalam range normal 37, 35 hingga 45. SCO3 dia 20.8 lah.
Ini dalam keadaan acidotik lah. So daripada pemeriksaan IBG ni terdapat ada pesakit mengalami metabolic acidosis with normal anion gap with superimposed respiratory alkalosis. Okay, seterusnya perawatan lain kita doktor ambil juga perawatan daripada renal profile dia untuk tengok urea, sodium, potassium, creatinine. Bila dapat lihat daripada range normal, sodium masih dalam range normal, potassium agak tinggi sikit daripada range normal 3.5 hingga 5 sepatutnya dia dapat 6. Creatinine pun tinggi 163. Trop T kita lakukan untuk kita determine atau kita nak tengok sama ada pesakit mengalami serangan jantung ataupun angina. Dapat kita lihat sepatutnya dalam range normal lah 0.4 sepatutnya itu dalam range negatif, tetapi pesakit ni positif lah 268, tinggi. Okey, daripada perawatan apa semua diagnoskan sebagai pesakit ada glyphosate organophosphate poisoning. Glyphosate ni setelah disahkan dengan Pusat Racun Negara, glyphosate ni adalah racun jenis organophosphate yang paling rendah. So dengan dan keadaan rendah ni maksudnya dia telah disahkan kesan sampingan dia agak kurang sikit lah. Okay, pesakit non-STEMI with cardiogenic shock, ECG, ST division semua, dan pesakit juga mengalami acute kidney injury with glyphosate dan non-STEMI lah. Okay, medication perawatan yang diberi emergency di pihak perawatan hospital menyebabkan kecemasan. Aspirin 300 mg ni kita serve tadi di peringkat ambulan untuk treat dan avoid heart attack ataupun chest pain lah. Okay, selain itu kita mengurangkan sakit apa semua. And then Plavix 300 mg kita bagi di peringkat red zone ni untuk prevent heart attack and stroke. Dan seterusnya IV pantoprazole 40 mg. Ini untuk kita pantoprazole ni untuk membantu esophagus untuk recover balik dan mengelakkan daripada further damage lah, bantu untuk mengelakkan kerosakan yang lebih teruk sebab disebabkan oleh kita nak treat condition sebabkan asid yang dilepaskan atau dikeluarkan oleh dia perut lah, untuk kita prevent daripada lagi teruk lah. Okay, seterusnya kita bagi IV atropine 1 mg times 2 kita bagi. Ini untuk kita treat organophosphate poisoning ni dan untuk mengelakkan bradycardia lah. Okay, di peringkat medical management, perawatan di jabatan kecemasan disebabkan pesakit ni sepatutnya pesakit ni telah diadmitkan ke ICU. Perancangan medikal diadmitkan ke ICU, tapi disebabkan pihak ICU maklumkan katil penuh. So perancangan seterusnya, plan seterusnya oleh medikal adalah untuk admit di ward medikal lelaki, tapi situasi sama juga berlaku, katil juga penuh, dan perawatan diteruskan di jabatan kecemasan red zone lah. Dan medikal telah arahkan untuk memberi perawatan IV atropine 0.4 mg per hour dan IV calcium gluconate 1 gram in 100 ml normal saline. Dan seterusnya untuk kita counter ataupun untuk kita kontrol kesakitan pesakit ni, untuk reliefkan sakit dia tu, untuk kurangkan sakit dia, kita medikal telah arahkan untuk bagi sublingual GTN 500 microgram lah, one tab. Dan secara ringkasnya seterusnya pesakit ni telah diadmitkan ke CCU disebabkan ICU disebabkan CCU available, so pesakit ni diadmitkan ICU lah, ditukarkan daripada medical ward tadi diadmitkan ke CCU untuk perawatan yang atau pemerhatian lebih terperinci. Dalam masa yang sama medical refer pesakit ni juga ke psychiatric team untuk further management lah, untuk kita lihat sama ada perancangan dan untuk pasukan psychiatric itu untuk melihat sama ada pesakit ni ada unsur-unsur untuk suicidal item atau bunuh diri atau tidak disebabkan pengambilan racun serangga tadi. Okey, selain daripada tu, dalam masa sama juga pesakit ini sebenarnya sudah di refer kepada kardiologis hospital sedang untuk further management dan
hasil pemantauan saya selepas di discharge daripada sisi ward apa semua, pesakit telah diberikan discharge dengan ubatan dan diberi memo untuk ke hospital sedang untuk rawatan selanjutnya. Okey, sekian saja penjelasan daripada saya, penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.